mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhumul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati akan satu tempat yang luas dan rezeki yang besar dan tempat yang luas. Dan barang siapa yang keluar, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, muhajiran ilallah, keadaan dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Muhajiran Allah wa rasulih summa yudrikhul maut, kemudian ditimpa akan dia kematian, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka sempurnalah pahalanya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, insya-Allah. Baik, sebelum kita baca kitab kita malam ni, insya-Allah kita mengambil sedikit ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik. Jadi peristiwa baginda hijrah baginda Rasulullah ini ialah satu peristiwa yang penting. Kita ambil sedikit masa lah, mungkin dalam 15 minit je tu, 15-20 minit lah, insya-Allah. Jadi peristiwa hijrah ini merupakan satu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dan setiap tahun kita sambut hijrah, mahal hijrah ataupun hijratul Rasul. Di mana hijrah ini adalah perpindahan baginda Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah, kan? Atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang kata saja-saja Nabi hijrah, tak ada. Tapi adalah arahan dan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan baca kitab sirah pun, kan? Bila Sayyidina Abu Bakar bertanya dengan Rasulullah, "Ya Muhammad, adakah sudah sampai waktu kita berhijrah?" Maka Rasulullah kata, "Sudah. Aku telah menerima perintah daripada Allah Ta'ala untuk kita berhijrah." Nampak tak? Jadi kat situ kita nampak bahawa hijrah ini adalah arahan Allah Ta'ala. Kemudian hijrah ini juga telah pun disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Kitab para Nabi dan para Rasul sebelumnya pun ada sebut berkenaan dengan kelahiran baginda Rasulullah, dan Nabi ini akan berhijrah. Nabi ini akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Begitu juga dalam peristiwa
setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik daripada Gua Hira. Ketika Nabi beruzlah di Gua Hira, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam memeluk baginda Rasulullah dan menyuruh supaya baginda Rasulullah membaca. Maka Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Maka diminta kepada Rasulullah SAW supaya membaca lagi. Maka Rasulullah kata, ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Akhirnya Jibril alaihissalam membaca dan mengajar Rasulullah supaya membaca. Mengajar Rasulullah SAW membaca, lalu Rasulullah pun membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Selepas daripada peristiwa tadi, maka Rasulullah pun balik dalam keadaan takut dan gemetar. Dan Rasulullah pun mengadu kepada isi baginda, iaitulah Siti Khadijah binti Khuwailid namanya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Maka Siti Khadijah pun tanya dengan Nabi, apa yang telah berlaku? Maka Rasulullah kata, ceritalah apa yang berlakulah di gua Hira tersebut, dan diminta pada Nabi supaya menyelimutkan baginda Rasulullah. Zambiluni, selimutkan aku. Selepas daripada peristiwa tadi, maka Siti Khadijah mengadu kepada Warakah bin Naufal namanya. Warakah bin Naufal salah seorang daripada golongan ahli kitab yang pakar berkenaan dengan kitab-kitab yang sebelum ini. Maka diceritakanlah tentang peristiwa tadi kepada Warakah bin Naufal oleh Siti Khadijah tentang apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Warakah bin Naufal berkata, haza namus, itulah dia namus. Namus maksudnya gelaran kepada malaikat Jibril alaihissalam, yang mana malaikat ni pernah datang kepada nabi-nabi yang sebelumnya, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian pernah datang kepada Siti Maryam, pernah datang Jibril ini, kan, yang mana Jibril itu memberitahu bahawa Siti Maryam akan dikurniakan dengan seorang anak dalam peristiwa tersebut, kan. Tuan mungkin ingatlah kisah tersebut. Baik. Dan Warakah bin Naufal berkata bahawa yang datang itu malaikat Jibril alaihissalam, dan selandainya aku masih hidup ketika kamu nanti akan dilantik sebagai Nabi dan Rasul, dan saya akan mempertahankan kamu, dan kamu juga nanti akan diusir. Maka Rasulullah kata, betulkah aku nanti akan diusir? Ya. Kerana sejarah menunjukkan bahawa para Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya pun ada yang telah diusir oleh orang kata umat-umat dia lah. Macam tu. Jadi kat situ kita dapat menggambarkan kepada kita bahawa jadi hijrah Nabi ini adalah di atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya saja-saja Nabi nak berhijrah. Macam tu. Kemudian kalau kita lihat kepada tema, tema apa tema kita pada tahun ini, tuan? Tema dia lah umat Rabbani, tahu tak? Umat Rabbani, apa lagi? Negara harmoni, tahu tak? Umat Rabbani, negara harmoni. Umat yang Rabbani, apa maksud Rabbani tu? Kumpulan Rabbani ke? Saya tahu kumpulan Rabbani, ustaz. Tahu tak? Apakah maksud Rabbani? Perkataan Rabbani terdapat dalam Quran. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi naklah kamu menjadi orang-orang rabbani dengan apa yang engkau sentiasa ajarkan daripada Alkitab dan dengan apa yang kamu tetap mempelajarinya. Wa bima kuntum tadrusun. Jadi perkataan Rabbani ini disebut Allah Ta'ala di dalam Quran, dalam surah Ali Imran tadi ayat 79. So apakah makna Rabbani? Kalau tinjau dari segi bahasa, Rabbani ini kata Ibnu Ambari. Rabbani diambil daripada kata-kata Rabb lah. Rabb, Tuhan. Rabb, kan? Maknanya Tuhan ataupun yang menguruskan makhluk, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diberi imbuhan huruf alif dan nun, Rabbani, kan, untuk memberikan satu makna yang lain, ataupun makna yang lain. Rabbani makna ketuhanan.
ketuhanan. Kalau segi makna lain Rabbani ni Tuhan aku. Itu kebiasaan lah kita dengar Rabbani Tuhan aku. Tapi di sini bukan makna Tuhan aku. Maknanya orang yang memiliki sifat yang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rabbani ini merupakan kata tunggal untuk menyebut sifat seseorang. Dia nak sebutkan kepada kita tentang sifat seseorang tadi. Yang mana orang itu mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Ciri-ciri akhlak yang baik. Bukan dia maknanya orang tu Tuhan, tidak. Tetapi orang itu mempunyai ciri-ciri akhlak yang baik, ciri-ciri akhlak yang mulia. Jadi kita ni nak jadi umat Rabbani, kan? Umat yang mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia. Kemudian dalam tafsir Qurtubi menyebutkan bahawa seorang Rabbani, Imam Qurtubi menyebutkan bahawa seorang Rabbani mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum daripada ilmu yang besar. Seolah-olah dia mengikut cara Rabb, cara Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan kepada manusia bagi semua perkara yang susah. Mereka alim dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal dengan ilmu tersebut. Semua macam mana Allah Taala memberi proses pada manusia daripada tidak tahu kepada tidak tahu, daripada tahu kepada tahu, daripada tahu pada tahu, kan, dan kepada tahu yang lebih-lebih tahu dan sebagainya. Begitulah juga dengan kata ciri yang orang-orang yang begini, orang-orang yang ada jiwa-jiwa Rabbani. Orang-orang yang ada jiwa Rabbani, seorang Rabbani mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Sebelum diberi ilmu yang besar, kita bagi ilmu yang kecil dulu. Ini pun ada orang yang mempunyai ciri-ciri Rabbani. Kemudian kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran, Imam Abu Ja'far At-Tabari menyebutkan bahawa Rabbani ialah seseorang yang mempunyai ilmu dan fiqh. Seorang punya ilmu dan juga fiqh, kepahaman di dalam bidang agama, kemudian kepahaman di dalam siasah ataupun politik, kepahaman di dalam mengatur orang awam, mengatur rakyat, mengatur orang awam dan sebagainya. Kemudian bertanggungjawab di atas urusan rakyat yang memberikan kemaslahatan dan memperbaiki dunia, dan juga akhirat mereka. Bagi dunia dan juga akhirat itu. Itu juga orang-orang yang mempunyai sifat-sifat Rabbani. Asal istilah kata lain ni, orang Rabbani ni dia punya ciri-ciri lembut, hatinya, jiwanya lembut, kan? Dan dia sentiasa cuba untuk memperbaiki akan diri dia daripada semasa ke semasa. Baik. Kalau tuan-tuan lihat dalam apa ni, risalah ni, dalam risalah yang tuan-tuan dapat kan. Kalau tuan-tuan lihat di situ, apakah ibrah yang boleh kita dapat daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yes, kalau kita lihat suasana zaman sekarang ini ialah suasana Covid. Okey, jadi kenapa digunakan tema ini? Tema ini digunakan pakai kerana untuk nak kaitkan dengan suasana sekarang. Suasana Covid. Pandemik ni kan. Di mana umat Islam diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian Covid inilah. Tapi sekarang ini ujian tu agak dah kendur sedikit berbanding dengan pada permulaan-permulaan dahulu. Permulaan awal bulan 3, bulan 4 dan sebagainya, di mana kita tak boleh nak bergerak langsung. Sekarang ni alhamdulillah lah kita dah boleh bergerak ke sini sini sana sebagainya. Cuma masih dikenaki mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada peristiwa Ibrah ini, terdapat beberapa peristiwa hijrah ini, kita dapat di sini beberapa pengajaran daripada peristiwa tersebut. Pertama, sabar dalam menghadapi segala ujian. Sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi umat Islam diperintahkan supaya bersabar sama ada dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ketika diuji dengan segala penderitaan dan juga kesukaran. So tidak dinafikan daripada kesan COVID-19, ada di kalangan umat Islam kehilangan ahli keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan tu dan sebagainya. Ada yang kata yang bercerai-berai pun dan sebagainya. Ada hilang pekerjaan, dibuang kerja dan sebagainya. Nampak tak? Ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini bersabar terhadap ujian tersebut.
Kerana Allah Ta'ala pun menyebut dalam Al-Quran, walan taddu ankal yahud wal nasara ahasibanna ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka diri kamu beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita kaitkan dengan peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW, jadi baginda SAW diuji dalam peristiwa tersebut. Betul tak? Perjalanan jauh, lebih kurang dalam 490 km daripada Mekah menuju ke Madinah. Kan? Kemudian di samping itu pula Nabi SAW dan juga Abu Bakar dengan dua orang lagi lelaki, iaitu Amir bin Bukhairah, dan juga penunjuk jalan itulah Abdullah bin Uraiqat, sentiasa menjadi perhatian oleh orang-orang upahan ni, pemuda-pemuda Quraisy ni, yang tujuannya untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perjalanan kebiasaan orang-orang yang pergi ke Madinah ni biasanya akan terus keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Tetapi Rasulullah terpaksa menyembunyikan diri pula. Sembunyi dulu di Gua Sur selama 3 hari. Maknanya ikut jalan selatan pula. Sepatut ikut jalan ke utara, ni ikut jalan ke selatan. Kemudian ikut jalan pantai pula. Lepas tu orang kata terpaksa berjalan dalam bentuk zigzag. Zigzag ni orang kata dalam tujuan untuk mengelirukan musuh. Nampak tak? Mana ujian itu? Ujian yang berat yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita kaitkanlah dengan apa yang berlaku pada zaman sekarang ni, Covid ini. Maknanya sabar dan menghadapi segala ujian kehidupan. Kemudian yang kedua, mencari jalan mengatasi kepayahan dan juga kesulitan. Jadi umat Islam perlu mengikut jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha mengatasi segala kesukaran dan kesulitan dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, bersesuaian dan tidak bercanggah dengan ajaran agama. Nampak tak? Jadi kalau kesana zaman sekarang ni kita ikut je SOP daripada kerajaan, Kementerian Kesihatan dan sebagainya kan. Mana kita kena ikutlah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan juga pemimpin kamu. Taatlah kamu pada Allah dan taatlah pada Rasul dan juga pemimpin-pemimpin kamu, selama mana arahan mereka tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajiblah kita taat di atas perintah mereka. Jadi bila kita taat itu maknanya kita patuh, dan alhamdulillah. Jadi kita tak adalah kita ni teruk macam negara-negara lain yang tipu oleh musibah yang lebih besar dengan jumlah kematian yang besar sampai beratus ribu kematian di seluruh dunia dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah lah, kita punya jumlah kematian itu tak besar. Maknanya hasil daripada tarbiyah kita tadi. Tarbiyah mana didikan dan juga kepatuhan kita kepada arahan. Nampak tak? Dalam peperangan begitu juga. Kalau dalam peperangan kita tak ikut arahan macam mana? Contoh berlaku dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud para sahabat tidak ikut arahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan? Akhirnya apa yang berlaku kepada tentera Islam? Akhirnya tentera Islam kalah dalam peperangan tersebut, dan jumlah tentera Islam yang terbunuh ialah 70 orang yang terbunuh, yang mati syahid dalam peristiwa peperangan Uhud. Nampak? Hasil daripada tidak patuh kepada arahan ketua. Itu dalam konteks zaman sekarang ni kita kena patuhlah selama mana tidak bercanggah. Kemudian yang ketiga, melihat ujian dan kesukaran sebagai satu bentuk latihan yang dapat meningkatkan ketakwaan dan kepribadian dan serta jati diri. Nampak? Jadi kita melihat satu ujian tu dalam satu bentuk yang positif. Jangan kita melihat dalam satu bentuk yang negatif. Kalau kita lihat salah satu bentuk yang negatif, seolah macam orang kata zalim lah Allah Ta'ala ni kenakan pada kita, sehingga kan ada di kalangan kita yang bercerai-berai. Kita tengok dalam paper jumlah kata perceraian ini pun tinggi disebabkan oleh Covid ini. Kemudian yang dibuang kerja pun ramai kan. Kadang-kadang kita dengar khabar anak-anak kita, saudara mara kita pun dibuang kerja dan sebagainya. Jadi ini merupakan hasil daripada satu bentuk latihan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bersabar terhadap perkara tersebut, dan kita kena yakin bahawa janji Allah Taala itu adalah benar. Janji Allah Taala itu benar, dan orang ditimpa musibah tetap ada nilai pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tengok dalam bentuk yang positif.
Jadi adalah amat penting untuk kita menyadari bahawa setiap ujian yang berlaku adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala juga memberi ujian selari dengan kemampuan hamba-Nya tadi, nampak? Nampak? Semana ibrah kat situlah yang kita boleh dapat. Kemudian dalam konteks yang lain pula, dengan peristiwa apa yang berlaku ini, maknanya kita kena ada perubahan hijrah daripada segi pemikiran. Contoh muka surat 28 kan, hijrah dalam bentuk pemikiran kena ada terhadap diri kita, maknanya berfikiran optimis dan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam peristiwa yang berlaku ni, apa berlaku zaman sekarang ini, jadi kita kena lihat daripada sudut yang optimis. Apa makna optimis, Sultan? Optimis maknanya seseorang yang selalu mempunyai harapan dan tanggapan yang baik dalam sesuatu perkara yang diharapi. Itu makna optimis. Maknanya seorang yang selalu mempunyai harapan dan tanggapan yang baik dalam sesuatu perkara yang diharapi tadi. Maknanya apa yang berlaku ni kita punya tanggapan yang baik. Jangan kita lihat tanggapan yang tak baik. Kalau tanggapan tak baik je aja ya benda tak kena kan. Aja tu. Kemudian dia melibatkan elemen dalam diri seorang yang mencerminkan sejauh mana dia berfikir tentang perkara, situasi dan persepsi yang baik tentang sesuatu yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Imam Ghazali menyatakan bahawa optimis adalah kelapangan hati dalam menantikan hal yang diharapkan pada masa yang akan datang. Itu maksud optimis. Jadi mana walaupun kalau wabak COVID ini merupakan satu perkara yang mencabar, namun ianya boleh capai sekiranya setiap manusia saling memberikan kata positif, berfikiran positif, menyebarkan aura positif dan menyokong antara satu sama lain di dalam rumah maupun melalui platform media massa. Platform media massa. Mana apa yang berlaku tu kita berbentuk optimis. Kan? Kemudian kita bagi sokongan pula. Preliner ni maknanya kata pihak-pihak keselamatan, kesihatan dan sebagainya, orang-orang petugas-petugas kesihatan kan. So mana kita bagi sokongan pada mereka lah. Hasil pada usaha mereka tu alhamdulillah kita semua terpelihara lah. InsyaAllah. Kalau tidak tak tahulah macam mana. Kalau seandainya tidak ada SOP, garis panduan yang diberikan kepada kita, mungkin tak tahulah jumlah yang kematian mungkin tinggilah macam yang berlaku di Indonesia dan sebagainya, jumlahnya tinggi kematian gitu. Kemudian sampai itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan bersyukur kepada Allah Taala kan, di atas orang kata bagaimana mana-mana yang orang kata ada kelebihan dari segi harta benda tu, walaupun dia Covid tapi dalam masa yang sama dia tak ada masalah daripada segi wang ringgit. Makna dia dana dia ada je. Bagi orang yang kerja kerajaan, mungkin orang pendapatan tetap dan sebagainya, yang ada pencen setiap bulan masuk dan sebagainya kan, dia tak ada rasa apa-apa. Dia tak ada orang kata biasa je. Covid ke tak Covid ke biasa daripada dia kan. So banyak-banyak bukan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perkara yang berlaku tu, mana benda tu tak kena pada kita tapi kena pada orang lain. Kemudian di samping itu ada juga insentif-insentif bagi pada kita. Kemudian hijrah dalam tindakan pula, contohnya memperbaiki komunikasi. Okay? Hijrah dalam tindakan seperti memperbaiki komunikasi di antara kita. Kalau dalam masa Covid itu apa masalah komunikasi kan? Kita tak boleh berkumpul, betul tak? Waktu Covid boleh berkumpul tak? Tak boleh kumpul kan? Kita terpaksa berkumpul dalam rumah. Lepas tu anak-anak kita pula terpaksa belajar secara online, pakai orang kata pakai Zoom lah, pakai itulah macam-macam aplikasi guna pakai. Yang sebelum ni kita tak tahu pun benda tu. Anak-anak kita pun tak tahu benda tu. Tapi bila berlaku benda tu kan banyak juga dia punya hikmah-hikmah di situ yang boleh kita nampak lah. Mana benda yang tak tahu pun kita boleh tahu. Baik, kemudian hijrah dalam tindakan juga seperti lazimkan beriadah. Lazimkan beriadah. Kalau dulu kita tak boleh beriadah, alhamdulillah sekarang boleh beriadah. Jadi lazimkan beriadah kerana dalam konteks Islam ni kita menggalakkan kesihatan yang baik, kesihatan yang baguslah kepada diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah Taala daripada mukmin yang lemah, daripada segala kebaikan. Dalam segala segala bentuk kebaikan. Kemudian yang kelima, kata tingkatkan diri dalam beribadah kepada Allah Taala. Ini pun dalam satu bentuk hijrah juga, hijrah kerohanian.
mana tingkatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sini sebutkan, dikata bahawa kita kena ada sifat penyerahan dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu lazimkan orang kata bertadabbur Quran, tadabbur menghayati ayat-ayat Quran yang kita baca. Kemudian digalakkan juga kita mengamalkan zikir-zikir tertentu, kan? Kemudian kita juga digalakkan di sini orang kata banyakkan mengerjakan solat-solat sunat dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mesti ada perubahan dalam diri kita lah. Ataupun dalam konteks lain ni orang kata kita berubah daripada satu keadaan yang baik kepada satu keadaan yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dia kata al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Orang yang muslim itu ialah orang yang sejahtera lah akan tangan dia, lidahnya dan juga tangannya di atas perbuatannya kepada orang lain. Sedangkan orang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang ditegahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun makna hijrah juga. So makna hijrah ni sebenarnya luas. Jangan arti kata makna luas hanya bukan hijrah ni hanya sekadar berpindah saja, tidak. Makna kita berubah sikap kita, kan? Orang kata tindakan kita. Kalau sebelum ni kita malas, kita dah mula bersikap rajin. Kalau sebelum ni kita malas datang mengaji, belajar Quran pun kita belajar Quran, malas datang pengajian kitab pun kita dah rajin mendengar pengajian kitab dan sebagainya. Mana mesti ada perubahan lah dalam diri kita itu setiap masa. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, dia kata la hijrata ba'dal fathi walakin niat wa jihad. Tiada hijrah itu sesudah daripada pembukaan kota Mekah, tetapi yang masih berlaku dia itulah jihad dan juga niat. Mana jihad dan niat ni terus berlaku ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Aja tu. Niat ni kita fahamlah. Innamal a'malu binniyat. Setiap lagi itu berasal pada niat kita. Jadi apa tujuan datang ke sini? Apa tujuan tuan datang sini? Sudah tentu kita datang ke niatlah lillahi taala, kan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu kita nak orang kata silaturahim, jumpa sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Mantu pentingnya niat tu. Kalau kita mengaji kitab dalam hadis 40 berkenaan dengan niat dalam hadis pertama, kan. Yang niatlah membedakan perkara adat dan juga ibadat. Dia kata niatlah membezakan perkara adat dan juga ibadat. Contoh paling mudah ialah kita datang ke masjid atau ke surau. Apa tujuan kita datang itu? Kalau kita datang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka kita mendapat pahala si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita hanya datang ke sini hanya semata-mata untuk mendapat angin yang sedap angin kipas helikopter ni yang sedap ni, bagus kan, sonok kita, angin kuat. Jadi kita hanya dapat angin je lah. Kita dapat angin. So mana kita tidak dapat orang kata pahala si Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan niat itikaf dan sebagainya, tak ada kat situ. Itulah pentingnya niat. Itu juga dalam bab orang berkahwin. Apa tujuan orang berkahwin? Adakah seorang itu berkahwin kerana untuk orang melihat disebabkan oleh sahabat-sahabat dia kahwin, ke kawan kahwin, dia pun nak kahwin jugalah. Jadi membezakan niat. Kalau dia niat berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berkahwin hanya semata-mata tengok kawan kahwin ataupun semata-mata nak sonok nak kahwin, makna tidak ada nilai pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata niat itu masih berlaku. Tiada hijrah sudah daripada pembukaan kota Mekah, tetapi yang masih berlaku itulah niat dan juga jihad. Dan jihad ni bentuk luas pembentukan jihad. Ada jihad bil lisan, jihad menggunakan pena, berdakwah sana sini dan sebagainya. Bukan hanya semata-mata kita mengangkat senjata. Tidak, ada orang kata angkat senjata itu merupakan jihad. Tidak ada jihad yang lain, tidak. Kerana skop jihad ni pun luas. Dalam perniagaan pun ada pendapat menyatakan jihad juga. Jihad dalam bentuk perniagaan, jihad dalam bentuk tulisan, jihad dalam orang kata hanya sekadar kita berdakwah begitu je lah, kan. Berdakwah sana berdakwah sini pun dalam bentuk jihad juga. Memberikan harta benda, infakkan kepada jalan Allah SWT pun jihad juga. Tetapi kalau sebut dalam hadis Rasulullah SAW itu, makna jihad itu kalamatul haq inda makna jihad itu iaitulah
menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dikatakan jihad. Apa saja dalam bentuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan sebagai jihad, tuan. Boleh? Itulah sedikit yang dapat kita dapat ulas. Itu pun dah makan masa dah tu. Kan kitab tak usik lagi ni Ustaz. Itu berkenaan dengan sikit sebanyaklah orang kata ibrah. Pengajaran yang mungkin sikit banyak boleh kita ambil dalam peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, insyaallah. Baik, kita lihat pada kitab kita sikit, iaitu hari itu berkenaan dengan masa isyak dah. Kau nak stop? Terstop lah kan? Terstop lah kan? Kau nak baca boleh, tapi kalau bacakan lajak ni Ustaz. Okey, kalau rasa-rasa cukup sekajalah malam ni. Kita tak payahlah kita baca kitab kita ni, insyaAllah akan datanglah kita baca. Jadi kita ulas berkenaan tadi berkenaan dengan hijrah tadi. Mudah-mudahan dengan sikit sebanyak ulasan tadi kan dapat berikan kita pengajaran di situ lah. Dan kalau nak cerita hijrah ni kena ceramah, kena panggil penceramah. Macam tu. Panggil penceramah khusus. Selebriti. Macam tu Ustaz. Tuan, Mam, panggil selebriti lah. Aku ramai lawan nanti. Kalau saya kan tak ramai ni aku korek nak tu. Aduh kan. Macam tu je. Okay, insya-Allah. Itu saja yang dapat kita bincangkan malam insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sikit kata pengajaran situ. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal azkan halalan mubarakatan katsira wasiyana fataya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum.